Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk bertemu, walaupun insya-Allah masing-masing sibuk dengan ibadah, dengan amalan, dengan suasana-suasana di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat semua akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sekarang telah pun kita kata mendekati pertengahan bulan Ramadan, dan kita ingin merasakan bahawa sudah sampailah masanya untuk kita bermuhasabah, melihat diri kita ini, sama ada kita ini semakin mendekatkan diri dengan Allah, ataupun kita ni sama aja, ataupun kita ni mungkin kurang daripada sebelum. Jadi kalau kita digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mafhum hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Ramadan itu tidak boleh mengampunkan, maka tidak dapat keampunan daripada Allah dalam bulan Ramadan, tak dapat rahmatnya, maka seolah-olahnya di bulan-bulan yang lain tak ada apa-apalah di situ. Jadi kita ingin sama-sama muhasabah berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini akan menjadi asbab lah untuk kita membina satu kekuatan, insya-Allah. Jadi pada malam ni mungkin dalam suasana-suasana yang pelbagai, kita gembira dapat berada bulan Ramadan, kita gembira dapat beribadah dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama kita ingin melihat beberapa perkara yang sedang berlaku pada hari ini, dan mungkin kita akan melihat hala tujunya lah. Jadi sebenarnya apa yang kita dengar pada hari ini ialah salah satu perkara yang penting untuk kita melihat dan meneliti di dalam kehidupan kita ini, ialah berkenaan dengan Palestin ataupun Al-Aqsa. Jadi Al-Aqsa ni sebenarnya merupakan salah satu daripada kita kata tunjang kepada apa yang digambarkan sebagai perkara-perkara di akhir zaman. Kerana Al-Aqsa ini kita akan dapati banyak hadis-hadis yang akan insya-Allah saya bacakan sebahagiannya pada malam ini untuk kita buat ulang kaji sebagai tempat yang kita kata menjadi tumpuan di akhir zaman. Malahan kita akan melihat nanti bagaimana kesudahan daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari ini. Dan kita mendengar tentang Al-Aqsa. Sekarang ini mereka Zionis sedang menyerang Al-Aqsa, menyerangan hebat. Dan saya baru dapat panggilan daripada Gaza, daripada kawan-kawan kita di Gaza yang mewakili juga di Aqsa sekarang ini. Dia menyatakan bahawa Masjid Al-Aqsa diserang hebat sampai ke sekarang masih lagi. Dan sasaran mereka ada dua jenis manusia yang menjadi sasaran kepada Al-Aqsa ni, serangan di Al-Aqsa, iaitu yang pertama sekali ialah murabitun. Murabitun ni mereka yang menjaga Al-Aqsa, murabitun. Dan mereka ini adalah merupakan orang-orang yang tetap sabar di dalam masjid, yang berjaga, yang bergilir-gilir untuk menjaga keamanan di masjid. Jadi mereka ini menjadi sasaran, diserang, ditangkap, sebagian mereka dipukul, sebagian mereka dipenjarakan. Dan kita melihat bagaimana keadaan di sana agak
huru-hara sedikit di Masjid Al-Aqsa, kerana murabitun yang bertugas untuk menjaga masjid itu diserang, mereka diserang. Dan serangan itu bukan lagi dari luar, tapi dia masuk sampai ke dalam Masjid Al-Aqsa. Dan yang lebih teruk lagi, lebih besar lagi ialah apabila pihak Israel, Zionis ini, mereka menyerang Mu'takifun. Mu'takifun ni ialah mereka yang beriktikaf. Mu'takifun ini mereka golongan yang beriktikaf ni, maknanya yang di dalam Masjid Al-Aqsa tu, yang selain daripada golongan murabitun ni yang menjagalah, yang ribat di dalam Masjid Al-Aqsa itu, ada satu golongan lagi sekarang di akhir Ramadan ni, Mu'takifun, iaitu mereka yang iktikaf. Jadi yang lebih kita kata menyedihkan lah, kita kata menyedihkannya, orang yang iktikaf juga dipukul. Saya melihat bagaimana keadaan orang-orang yang beriktikaf sekarang ini di Masjid Al-Aqsa dipukul sungguh-sungguh. Dipukul dengan cotanya, dengan kayu, oleh polis Israel di dalam masjid, bukan di luar, di dalam masjid. Jadi kita tahu orang yang mu'takif ini, orang yang beriktikaf ini adalah merupakan orang-orang yang beruzlah, yang berkhalwat, yang bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada fikir pun tentang perkara-perkara keduniaan, dan mereka pun tahu orang yang iktikaf ni tak ada buat apa-apa dah. Dia duduk situ, dia baca Quran, dia berzikir, dia solat, tapi mereka juga telah diserang oleh orang-orang Zionis, tentera-tentera Zionis ini. Dan bukan saja diserang, mereka diberasah, dan kemungkinan ada yang meninggal dunia. Kita masih lagi tak dapat beritalah, tapi kemungkinan besar ada yang meninggal dunia akibat diserang. Jadi apa yang berlaku pada hari ini di Masjid Al-Aqsa adalah sebenarnya perkara yang telah pun berlaku pada masjid ini sebelum ni. Pernah berlaku sehingga sampai peringkat 1969 dulu pernah dibakar sehingga terbakar mimbar Salahuddin. Begitu juga dengan peristiwa-peristiwa yang lain, dirosakkan, dibom, dia ditembak dalam masjid. Tetapi yang pada kali ini mereka mengganas dengan mereka memukul, mencederakan, dan mungkin ada yang akan terbunuh nanti atau yang syahid, iaitu di kalangan Mu'takifun, mereka yang beriktikaf. Dan inilah perkara yang pada hari ini kita melihat berkenaan dengan kekejaman Israel itu telah mula sampai kepada peringkat yang melampau. Kerana dalam masjid, orang yang duduk di dalam masjid itu bukannya nak buat apa pun, tapi mereka diserang. Jadi mungkin kita tengok sedikit hala tuju ke mana perkara yang sedang berlaku ini, konflik yang berlaku ini. Kita lihat apakah perkara yang sebenarnya mereka sedang buat sekarang ini. Jadi kita lihat perkara yang sebenarnya yang mereka sedang buat pada hari ini ialah mereka ingin memecah, nombor satu, mereka mahu memecah belahkan mukmin, orang ataupun Muslim. Mereka nak pecah belahkan Muslim. Kenapa nak pecah belahkan Muslim? Kita ingat tindakan ini akan menyatukan orang mukmin, tapi sebenarnya mereka pecah belahkan kerana akan ada di kalangan orang Islam ini yang kita kalau istilah media dipanggil media fatigue ni maknanya dah biasa dah benda dah kena pukul, dah biasa kena bunuh, dah biasa. Jadi sehingga mereka dah tak sensitif lah. Orang Islam dah tak sensitif, dia akan menimbulkan golongan yang akan kata tak apa, malahan akan ada yang normalisasi. Sebab itulah pada tahun 2019, 2018 kita melihat bagaimana tindakan daripada UAE, Bahrain, Sudan, kemudian Saudi dan sebagainya. Mereka telah pun menjalinkan hubungan dengan Israel. Iaitu mereka melakukan normalisasi, menerima Israel, mengiktiraf Israel. Inilah perkara yang digambarkan sebagai Abraham Accord. Jadi kita lihat mereka sedang melaksanakan setelah mereka buat perjanjian, dengan orang-orang Islam yang mungkin majoritinya munafik, yang tidak ada ilmu, yang jahil. Maka mereka telah buat perjanjian dengan negara-negara yang ada, negara Arab yang ada tu. Maka kita lihat sekarang ini masa untuk bertindak, dan mereka kena bertindak pada tahun 2023 ni. Kena mulakan secara intensif. Kenapa kena mulakan secara intensif? Kerana mereka mensasarkan 2024 keluarlah Al-Masih Dajjal. Mereka nak keluar Al-Masih Dajjal. Sebab tu mereka kena buat benda intensif. Dan sekarang ni mereka melakukan perkara-perkara yang intensif yang bersangkut paut dengan Masjidil Aqsa.
Dan perkara yang menjadi Masjid Aqsa itu bukan saja Masjid Aqsa, tetapi mereka menyerang, dah mula melihat mereka menyerang kepada mereka yang mempertahankan Masjidil Aqsa. Dia dua jenis manusia ni. Yang satu murabitun. Murabitun ni orang-orang yang mengikat diri dia untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Allah gambarkan dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi Allah gambarkan tentang orang-orang yang bersabar, dan memperkuatkan kesabarannya, dan kemudian mereka menjadi orang yang murabitun, orang yang mengikat diri mereka dengan perjuangan. Jadi nombor satu, kita melihat bagaimana hari ini secara langsung laporan daripada sana yang menggambarkan kepada saya bagaimana yang digambarkan oleh sahabat-sahabat kita di sana, iaitu bahawa mereka secara langsung menangkap, memukul, menyerang murabitun. Murabitun ini mereka yang menjaga. So maknanya siapa yang menjaga, siapa yang mempertahankan Masjid Al-Aqsa akan diserang. Ini bukan hanya di Baitul Maqdis. Ini sudah akan pergi kepada tempat-tempat lain juga. Di seluruh dunia. Dan kemudian mereka menyerang mereka yang mu'akifun. Mu'akifun itu ataupun mu'takifun itu, mu'takifun itu adalah merupakan orang yang i'tikaf, orang yang menghidupkan Masjidil Aqsa. Jadi maknanya ada dua jenis manusia akan menjadi sasaran kepada mereka dalam masa yang terdekat ini, iaitu mereka yang bersama-sama memperjuangkan Masjidil Aqsa dan mereka yang menghidupkan perjuangan. Mu'takifun ini walaupun mereka duduk beruzlah, berkhalwat, bersendirian dengan Allah dalam masjid, tetapi mereka tetap diserang. Kenapa? Kerana mereka menghidupkan sunnah dan mereka menghidupkan Masjid Al-Aqsa itu. Jadi sinilah kita lihat apabila berlakunya perkara ini adalah merupakan rentetan ataupun kita kata suatu yang datang selepas daripada perjanjian dipanggil Abraham Accord yang telah dibuat pada tahun 2019, 18 kepada beberapa negara, yang menyebabkan beberapa negara kita kata negara Arab lah, Timur Tengah ni telah menerima Israel sebagai sebuah negara, dan ini telah meningkatkan lagi permusuhan dan perseteruan di antara orang-orang beriman yang menjaga Al-Aqsa dan menghidupkan Al-Aqsa ini, perjuangan Al-Aqsa ini dengan mereka. Jadi sebenarnya dia dah sampai peringkat nak tunjuk kepada kemuncak. Dan di sinilah apabila kita lihat mereka melakukan perkara begini, maka akan timbullah perpecahan di kalangan umat Islam. Umat Islam yang bersama dengan Al-Aqsa dan perjuangannya, dan kemudian umat-umat Islam yang boleh normalisasi, melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan menerima, mengiktiraf Israel, mengiktiraf kepimpinan Israel. Ini akan berlaku. Kita akan nampak kita ni mula menuju kepada Muslim pecah kepada dua. Yang pertama ialah orang yang beriman yang tidak ada sedikit pun munafik, dan orang yang munafik tidak ada sedikit pun iman. Jadi Nabi kata apa? Bila berlaku dua perkara ni, antaranya dalam hadis yang panjang tu, dia kata kamu tunggulah Dajjal akan keluar dalam masa yang terdekat, sama ada malamnya ataupun paginya, masih dekat sangatlah. Jadi kita gambarkan sini apa yang telah berlaku ini sebenarnya adalah menggambarkan tentang peristiwa-peristiwa di mana akan berlakulah kemuncak kepada fitnah dalam masa yang terdekat. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini, bagi mereka yang mengambil Israel, mahu melakukan normalisasi, mahu mengiktiraf Israel, menerima Israel yang ada pada hari nak merampas, maka ingatlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menggambarkan mereka ni sebagai sejahat-jahat makhluk. Inna syarrad dawab 'indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sungguh-sungguhnya sejahat-jahat manusia, syarrad dawab, sejahat-jahat manusia yang berjalan, yang melata di atas muka bumi ini. Dari sudut sisi Allah SWT itu, siapa dia? Allazina kafaru, iaitu orang-orang yang kafir, yang degil, yang melawan, yang ganas. Fahum la yu'minun, sedangkan mereka itu tidak faham, tidak beriman. Dan kemudian ayat seterusnya dalam surah Al-Anfal 56 pula, tadi ayat 55, Allah kata apa? Allazina ahadta minhum summa yanquduna an ahdahum fi kulli marrah wahum la yattaqun. Ini sifat mereka. Siapa dia makhluk yang paling jahat ni, yang melata di atas muka bumi ini, yang degil, maka Allah gambarkan allazina ahadta minhum. Mereka ialah orang-orang yang telah engkau mengikat janji dengan mereka, mengikat janji setia dengan mereka. Dan kemudian summa yanqudun
ahdahum, dan kemudian mereka memutuskan, mereka mencabuli, mereka mengkhianati perjanjian-perjanjian setia itu. Setiap kali mereka berjanji, mereka akan khianat. Setiap kali mereka berjanji, mereka akan mengkhianat. Dan sebenarnya mereka itu bukanlah mahu memelihara dirinya daripada mencemarkan diri mereka, keaiban tadi. Jadi di sinilah kita sebut orang yang menerima Israel, berjanji apa yang dijanjikan, dibagi ini bagi itu, maka semua itu adalah merupakan perkara-perkara yang sebenarnya akan dicabuli, yang akan dikhianati. Dan Allah gambarkan juga di dalam peperangan ni, sebenarnya hakikatnya kita nampaklah bagaimana hakikatnya sungguh-sungguh sebenarnya mereka ni akan berperang dalam keadaan yang takut, kan. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 12-13. Kita tengok apa Allah gambarkan. Ini berlaku zaman kita, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sungguh-sungguh kamu akan mendapati mereka sangat takut dalam hati mereka kepada orang beriman itu lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Yang demikian itu kerana mereka tidak faham, tidak tahu. La yuqatilunakum jami'an. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Dan mereka pula nak menunjukkan mereka ni tak berani, penakut, dan Allah dah sebut ni dalam surah Al-Hasyr ini. Allah sebut mereka ni penakut, kan. Macam mana nak tahu mereka penakut? Mereka tak berani perang dengan kita, melainkan di belakang benteng, di belakang tembok. Di belakang tembok, aw min wara'id judur, di belakang benteng ataupun di belakang tembok. Mana sebut sini apa yang dibuat di Gaza tu, di belakang dibuat tembok 360 km dibuat sepanjang sempadan Gaza. Dia ditembak daripada jauh je. Maka menunjukkan bahawa mereka ni orang yang sangat takut kepada orang beriman. Jadi sebenarnya mereka takut dengan orang beriman. Sebab tu dia hentam. Siapa yang dia boleh hentam, dia hentam. Sebab tu satu peringatan kepada kita sama-sama bahawa sesungguhnya mereka menunjukkan kepada kita bahawa mereka akan menghabiskan orang beriman dalam masa yang terdekat. Jadi ini hanyalah merupakan bunga-bunganya, kan. Jadi ada juga orang politik, orang sosiopolitik ataupun sosioekonomi dan politik membuat analisa bahawa perkara yang berlaku ni kerana Netanyahu mahu mengalih pandangan orang-orang Yahudi sekarang ni, Israel yang marah dengan dia sebab dia nak mengubah undang-undang dan perlembagaan negara, nak menguasai judiciary, kehakiman di sana dengan nak pilih hakim dan sebagainya. Tapi itu adalah merupakan pandangan daripada sebahagian daripada mereka lah. Bagi kita sebenarnya bukan hanya sekadar dia nak mengalih pandangan, tapi yang paling benar, insya-Allah dengan kepahaman dan kronologi studi yang kita buat, sebenarnya mereka mahu memecah belahkan kita, nombor satu. Yang kedua, sebenarnya mereka mahu menunjukkan taring mereka bahawa mereka akan menghabisi orang beriman. Dua jenis orang beriman ni. Yang pertama, orang beriman yang mempertahankan Masjid Al-Aqsa, yang mahu memperjuangkan Masjid Al-Aqsa, iaitu murabitun. Yang kedua ialah orang-orang yang menghidupkan Masjid Al-Aqsa, itu perjuangan Masjid Al-Aqsa, menghidupkan sunnah, jihad, dakwah dan tarbiyah, iaitu mu'takifun, orang yang i'tikaf. Jadi ini kita tengok dua ni memang bila disebut pada dalam saya bincang tadi dengan wakil daripada Palestin yang ada di sana, yang dia menyatakan bahawa sesungguhnya perkara yang berlaku ini mereka mensasarkan murabitun dan mu'takifun. Jadi mereka mensasarkan dua jenis orang ni lah sekarang ni. Baik, kita tengok sedikit sebanyak tentang apa yang berlaku. Bagaimana sebenarnya perjuangan ni telah lama pun berlaku sejak daripada 1948. Bermula dengan peristiwa Nakbah. Nakbah ini adalah merupakan peristiwa di mana orang-orang Islam Palestin dihalau, di mana kampung mereka dicerobohi, kemudian mereka telah memusnahkan lebih daripada 500 bandar, mereka telah musnahkan kampung-kampung yang menyebabkan lebih daripada 700,000 warga Palestin yang menjadi pelarian pada masa itu. Maka inilah peristiwa yang bermula dengan Nakbah 1948, di mana pada hari 15 Mei disambut disambut hari merdeka Israel dengan kebinasaan orang Palestin.
Jadi bila kita tengok 15 Mei ni, orang Israel menyambut kemerdekaan, sebenarnya mereka menyambut kebinasaan, kehancuran Palestin ataupun orang-orang Islam di sana. Kemudian kita melihat lepas daripada Nakbah itu berlakulah intifadah yang pertama 1987, lebih kurang 39 tahun, dan kemudian masuk tahun yang ke-40 1988, maka terbinalah satu gerakan yang rasmi, secara rasmi 1987-88 tu terbinalah Harakah Mukawamah Hamas, Islam Hamas, iaitu terbinalah satu gerakan yang tersusun untuk nak menghancurkan ataupun mengalahkan Israel daripada tahun 1987-88. Dan kita sekarang ini sedang menghampiri 80 tahun setelah kejatuhan Masjid Al-Aqsa di tangan orang-orang Israel tu, iaitu bermula daripada 1948 tu sampailah 2028 insya-Allah. So kita sedang menghampiri 2028. Jadi kalau kita tengok banyaklah perkara-perkara yang dibuatlah, tapi kita lihat banyak perkara, tetapi saya nak tunjuk kat sini bagaimana sebenarnya yang berlaku sekarang ni kan, semua Allah sedang susun untuk kemenangan Islam. Susun untuk kemenangan Islam. Jadi daripada 1948 berlakulah orang mempertahankan Palestin dan sebagainya sampai pada tahun 2018. 2018 ni 70 tahun. 70 tahun kejatuhan kita kata Al-Aqsa secara rasmi lah, Israel naik itu Al-Aqsa jatuh lah sebenarnya. Kan 70 tahun itu kita dapati kan, selepas 70 tahun itu 137 buah negara. 137 buah negara daripada 193 buah negara yang ada di United Nations, maknanya majoriti lah. Majoriti yang berada di dalam United Nations telah mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara. Mereka mengiktiraf, walaupun ada yang kata two state solution ke sebagainya, tapi mereka mula mengiktiraf. Berbanding dengan sebelum ni, orang-orang Israel mereka takut nak iktiraf, tapi selepas 2018 kita tengok ini secara natural. Secara natural maknanya Allah Subhanahu Wa Taala susun. Salah satu usulnya ialah usul yang dibawa oleh negara kita Malaysia pada masa itulah. Jadi nak sebut kat sini, Palestin telah diiktiraf oleh 137 buah negara, dan ini menunjukkan bahawa sebenarnya Allah sedang mempersiapkan orang-orang ataupun manusia di dunia ini untuk menerima kemerdekaan Palestin ataupun kemerdekaan Al-Aqsa dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Kemerdekaan mukmin. Jadi tak lama dah. Saudara-saudari sekalian, tak lama dah. Jadi di sinilah kita lihat sejak daripada tahun 1948 sehingga masuk kepada 1967 perang 6 hari. Lepas tu masuklah pada perang 1968, Israel yang dikatakan sebagai negara yang telah diiktiraf mula-mula oleh pihak United Nations sebagainya, kan, dia telah mencabuli sebanyak lebih daripada 32 kurang-kurang ini 32 resolusi yang besar yang ada di dalam United Nations. Jadi dia sini langgar perjanjian macam disebut oleh Allah tadi lah. Maknanya mereka ni mencabuli perjanjian, janji begini, janji begitu, tapi semua dikhianati, semua dicabuli. Sampailah kita lihat yang terakhir sekali, orang Palestin, orang Malaysia termasuk kami lah pada masa tu, pergi ke International Court of Justice, ICJ, untuk nak mendakwa Israel dan sebagainya, tapi kita dapati semua itu berpihak kepada pasukan Zionis lah. Jadi sebab itulah ke mana akhirnya. Jadi saya nak sebut pada malam ni sedikit sebagai peringatan kita bahawa kita sedang berada di zaman di mana Islam akan bangkit. Allah sedang mempersiapkan lagi kuat mereka menghentam Al-Aqsa, maka lebih kuatlah kebangkitan tu, lebih cepatlah. Kita tengok beberapa hadis tentang Palestin yang ada pada hari ini, Al-Aqsa yang ada pada hari ini di akhir zaman. Salah satu hadisnya Nabi menggambarkan kepada kita tentang pada hari kiamat, la taqumus saah, tidak akan berlaku hari kiamat hatta yuqatil al-muslimun al-yahud, tidak akan berlaku kiamat sehingga kamu orang Islam berperang dengan orang-orang Yahudi. Dan kemudian sehinggalah mereka berlari duduk di belakang batu, belakang pokok, maka akan berkatalah batu dan pokok, ya Muslim, ya Abdullah, ya Muslim, ta'al, datang sini,
sesungguhnya Yahudi ada di belakang aku. Ini adalah hadis riwayat Bukhari, iaitu datang sini bunuh dia, kata batu dan pokok. Akan sampai waktu itu, dan waktu itu insya-Allah tak lama dah kan. Baik. Jadi antara hadis-hadis yang kita nak sebutkan ni mana hala 7. Tak lama lagi ni, tak lama dah. Tak lama dah kan. Tapi kita kena buat apa? Kita perlu cerita. Kita kena buat apa pula kan? Baik, yang pertama sekali, Palestin akan menjadi tempat yang terbaik di akhir zaman. La tazulu ta'ifah. Akan sentiasa ada kelompok ta'ifah, kelompok kecil min ummati, daripada umat aku, yang akan menegakkan agama Allah, dan orang-orang yang memusuhinya tidak mampu ataupun tidak mahu mendukungnya tidak akan menimpakan bahaya. Jadi orang yang musuhnya, orang yang nak menghancurkannya itu, yang tidak mahu ikut, maknanya orang Islam yang tak nak sokong lah perjuangan Palestin ini, tidak akan membahayakan mereka yang dua tadi, murabitun, mu'takifun. Mereka yang menjaga Al-Aqsa, yang memperjuangkan Al-Aqsa, dan mereka yang menghidupkan sunnah untuk kebangkitan Al-Aqsa. Jadi disebut di sini tidak akan menimpa kebahaya kepada mereka itu, sehinggalah akhirnya datangnya urusan Allah, amrullah, iaitu akan datangnya kemenangan. Malik bin Khamir mengatakan, menyahut bahawa Mu'az bin Jabal telah menyatakan bahawa mereka itu berada di Syam. Jadi digambarkan sini bahawa mereka berada di Syam. Syam ini termasuklah Palestin. Jadi yang pertama sekali, Palestin ini sebenarnya tempat perjuangan yang telah diiktiraf oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kita tengok di akhir zaman ni, kita akan tengok simpulan nanti bagaimana Palestin ni bukan boleh perkara yang bermain-main. Kalau kita nak berjuang akhir zaman, sama-sama nak meningkatkan kekuatan dan kebangkitan, maka kita mesti juga merupakan orang yang mengambil berat tentang Al-Aqsa. Kerana Al-Aqsa itulah merupakan tempat perjuangan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis yang lain, satu hadis yang disebut bahawa Palestin ini merupakan tempat yang terbaik untuk hijrah di akhir zaman. Daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhum kata, saya mendengar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi hijrah setelah hijrah. Dalam satu hadis yang lain, la hijrah ba'dal fathu illa niyah wal jihad. Dalam hadis yang lain, tidak ada hijrah, maknanya daripada Mekah ke Madinah selepas pembukaan kota Mekah, melainkan jihad niat, ataupun niat dan jihad. Dalam hadis ini pula, ini hadis sahih Abu Daud dan sebagainya, hadis sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan akan terjadi hijrah setelah hijrah. Maknanya akan berlaku satu hijrah yang besar setelah hijrah Mekah dan Mekah ke Madinah tadi. Maka sebaik-baik penduduk bumi adalah orang yang mendiami tempat hijrahnya Ibrahim. Tempat hijrahnya Ibrahim itu di Palestin. Lalu yang tersisa di muka bumi hanyalah orang yang jahat. Jadi maknanya mereka yang berhijrah menuju kepada tempat Ibrahim tadi, maka yang tersisa, yang tak hijrah tu, Nabi kata apa? Jahat belaka, orang jahat. Dan bumi menolak mereka, bumi tak mahu mereka. Maka Allah menganggap mereka kotor, dan api akan mengiringi mereka bersama para kera dan babi. Jadi hinanya orang yang tidak berhijrah kepada Masjid Masjid Aqsa atau tempat Ibrahim AS tadi, maka Allah gambarkan melalui Rasulullah SAW, mereka ini adalah orang jahat. Mereka bukan saja jahat, mereka adalah orang kotor dan orang yang akan ditolak, dihalau oleh api untuk bersama-sama dengan para kera dan babi. Kera dan babi ni siapa? Kera dan babi ni orang Yahudi lah, yang dulu, masa dulu kalau kita ingat peristiwa-peristiwa, mereka jadi kera, dilaknat jadi kera, dilaknat jadi babi. Jadi maknanya dalam hadis ini menggambarkan mereka ni akan diiring dengan api bersama kera dan babi. Maknanya orang yang normalisasi dengan orang Yahudi ni, inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nak kena tengok baik-baik bagaimana apa yang digambarkan yang tersirat daripada sini. Nampak macam kera babi ni macam binatang, tapi rupanya mereka lah orang yang telah pun dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bertukar menjadi kera dan babi. Itu Bani Israel, orang Yahudi yang engkar, orang Yahudi yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi menggambarkan di sini bahawa sebaik-baik tempat hijrah ialah di hijrahnya Ibrahim alaihissalam. Hijrah Ibrahim alaihissalam itu berada di sekitar kawasan di Palestin, tempat yang saya pernah sampai bersama sahabat-sahabat
yang ditahan dalam kapal flotilla Mavi Mamara dulu. Bir Shiva sekarang. Tempat dia namanya Bir Shiva. Sebenarnya namanya Bir Us-Sab'ah. Telaga 7, ada 7 telaga. Bir Us-Sab'ah. Tempat tu asal namanya begitu. Tapi dia dah tukar je Bir Shiva. Bir Shiva. So Bir Shiva ni nama sekarang lah. Kami kena penjaga kat Bir Shiva lah masa tu. Pakat masuk penjaga kat Bir Shiva masa tu. Jadi kami dah pergilah ke situ. Tempatnya. Tempat Nabi Allah Ibrahim AS berhijrah. Jadi apa maksud di sini? Jadi para mufassirin menggambarkan hijrah ni maknanya mereka yang menumpukan kehidupan mereka, fokus mereka, perjuangan mereka di akhir zaman kepada Palestin, kepada Al-Aqsa. Jadi bila mereka menumpukan pada Al-Aqsa, maka mereka akan termasuk dalam golongan yang sebaik-baik penduduk di bumi. Nabi tak sebut sebaik-baik penduduk di Arab, sebaik-baik penduduk di Syam. Nabi menyebut sini sebaik-baik penduduk ataupun orang-orang yang ada di bumi. Maknanya termasuk Malaysia, Indonesia, termasuk semua tempat bumi namanya. Earth. Orang putih kata kan. Jadi maknanya disebut sini tempat yang terbaik hijrah ialah tempat hijrahnya Ibrahim AS di Syam, iaitu di Palestin. Bir Us-Sab'ah, nama tempat tu Bir Us-Sab'ah, telaga 7. Alhamdulillah lah, saya pun tak ni, tapi alhamdulillah sempatlah pergi tempat tu. Bir Shiva. Bir Shiva ni penjara kami lah. Kami kena penjara, tutup mata, tutup apa yang tak pergi tengok. Tapi saya sempat tengok sikit-sikit kat lori yang bawa tu, tengok nampaklah bumi hijrahnya Nabi Allah Ibrahim AS. Bumi biasa je, tak adalah ada special apa ke. Tapi nak sebut sini, siapa-siapa yang menolak mereka ataupun tidak bersama dengan mereka yang berhijrah untuk fokus untuk menumpu kepada perjuangan di Masjid Al-Aqsa di Palestin tadi, maka mereka dianggap kotor oleh Allah. Bumi akan menolak mereka, Allah menganggap mereka kotor, dan api akan mengiringi mereka. Banyak api ni maknanya kemurkaan Allah. Maknanya Allah akan datangkan azabnya, akan mengiringi mereka bersama para kera dan babi. Nabi sebut kera dan babi. Ini adalah merupakan yang tersuratnya. Nampak kera babi, binatang, apa hal binatang ni, tapi yang tersirat yang sebenarnya ialah kera babi merujuk kepada Bani Israel yang engkar. Jadi mereka yang engkar ni, sebab tu bila kita berlaku normalisasi, maknanya kita iktiraf Israel, iktiraf Yahudi tadi, maka kita akan termasuk dalam golongan kera dan babi. Ini bukan saya kata, ni Rasul sebut di sini. Rasul sebut kat sini. Jadi sebab tu nak gambarkan kat sini bagaimana keadaan kita. Jadi hijrah ni jangan kita fikir hijrah fi makan. Makan ni bukan makan kita makan nasi tu, bukan. Fi makan, hijrah tempat. Jadi bukanlah maksudnya hijrah ni mesti fi makan sahaja, tempat sahaja. Hijrah akidah, hijrah pemikiran, hijrah sikap kita, akhlak kita. Kan, man hajara, siapa-siapa yang berhijrah, yang berpindah daripada keburukan kepada kebaikan. Jadi itu maksud hijrah. Ini yang didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang lain. Jadi maknanya bila hijrah ni maknanya siapa yang proses diri dia duduk dalam dakwah, duduk dalam tarbiyah, duduk dalam jihad, dan kemudian mereka bersungguh-sungguh untuk membebaskan Al-Aqsa. Maka mereka adalah golongan yang terbaik ataupun sebaik-baik penduduk bumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kita lihat bagaimana digambarkan oleh Allah SWT bahawa Baitul Maqdis itu dan sekitarnya, serambinya, apa yang di sekitar itu semualah merupakan penuh dengan barakah, sebagaimana digambarkan oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada malam hari daripada Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin. Jadi Allah gambarkan apa Masjidil Aqsa tu, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allazi barakna, iaitu
Bumi yang diberkati oleh Allah. Yang pada Allah memberkati bumi tersebut dan juga yang sekitarnya. Jadi ulama mentafsirkan apa maksud sekitarnya itu, iaitu mereka yang ada di luar daripada Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa yang bersama dengan perjuangan Baitul Aqsa, mereka bersama mendapat barakah. Jadi ulama-ulama menggambarkan bagaimana bumi, barakah di atas muka bumi ini bermula daripada Masjid Al-Aqsa. Bermula daripada Masjid Al-Aqsa. Maka di sinilah digambarkan, dilihat bagaimana Allah menggambarkan ayat surah Al-Isra ini, di mana di situlah linuriyahu min ayatina. Dia akan diperlihatkan kepada kita ini tanda-tanda ayatina, iaitu tanda-tanda kekuatan dan kebesaran Allah. Maknanya segala bentuk ma'unah, segala bentuk karamah, ultimate ma'unah, ultimate karamah. Ultimate ni apa bahasa Melayu? Ultimate ni kemuncak lah. Kemuncak kepada ma'unah, pertolongan Allah. Kemuncak kepada karamah, kemuliaan yang akan dipertonjolkan, yang ditunjukkan di muka bumi ni, berlaku di Masjid Al-Aqsa. Di mana antaranya ialah Allah Taala akan mematikan, mengambil nyawa Dajjal di Palestin, di Babul Lut, pintu Lut. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana Allah menggambarkan barakah yang ada di sana. Jadi sebab itulah kita nak kena faham di sini bagaimana bukan saja dimemerlukan tempat hijrah yang terbaik. Siapa yang bersama dengan perjuangan Palestin, la tazalu ta'ifah min ummati, jadi mereka akan sentiasa bersama kelompok-kelompok yang menang. Kemudian tempat di mana fokus hijrahnya fokus kita. Maknanya tempat kita akan fokus kepada perpindahan tadi. Perpindahan bukan saja fil makan dengan tempat, tapi juga dalam perjuangan dan sebagainya. Maka itu juga duduk di Palestin. Dan di sini kita lihat bagaimana Allah menggambarkan bahawa bila sebut akhir zaman, bukan sekadar Dajjal, bukan sekadar Dukhan, bukan sekadar benda-benda Dabatul Ard, kita kata tanda-tanda besar gempa bumi dan sebagainya. Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan dengan akhir zaman ialah perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Pembebasan Al-Aqsa. Jadi sebab itulah kita lihat di sini bagaimana kita lihat keadaan hadis ini menunjukkan bahawa kita perlu untuk kembali kepada perjuangan tadi, kerana di situlah adanya barakah dan tempat yang terbaik. Di sini kita lihat, tengok Allah gambarkan kepada kita. Dan kemudian dalam hadis yang lain digambarkan pasal daripada Abu Umamah, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan sentiasa ada sekelompok umatku yang berada di atas kebenaran mengalahkan musuh-musuhnya. Wahai Rasulullah, di manakah kelompok tersebut? Maka tanya para sahabat kepada baginda, maka Rasulullah menjawab, mereka berada di Baitul Maqdis dan di sekitarnya. Jadi di sini kita lihat bagaimana hakikat kemenangan, hakikat kekuatan, kemuncak kekuatan ialah apabila Al-Aqsa dibebaskan. Jadi sebab itu kita lihat hari ini Al-Aqsa sedang dicabul, sedang diserang, dibakar, orang-orang yang menghidupkannya, yang menjaganya sedang diseksa, dipukul, ditangkap, dan mungkin ada yang syahid di kalangan mereka itu. Maka inilah merupakan tanda-tanda bahawa kemenangan itu sudah terlalu hampir. Terlalu hampir. Dan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Maka selain daripada kita lihat pasal Baitul Maqdis tadi, maka Rasul menyebut tentang satu tempat namanya Asqalan. Bila saya tengok balik Asqalan ni kat mana? Asqalan ni tempat yang bersamaan dengan Gaza. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Permulaan dari perkara Islam adalah kenabian dan rahmat. Jadi Islam bermula dengan Rasulullah ada kenabian dan rahmat, rahmatan lil alamin. Kemudian tegaknya khilafah dan rahmat. Kemudian selepas Rasulullah SAW wafat, tertegaknya khilafah. Kemudian berlakunya pemerintahan kecil, kerajaan-kerajaan kecil dan rahmah. Kerajaan kecil dan rahmah, iaitu bagaimana adanya negeri Osmaniyah ni, Fatimiyah dan sebagainya, kerajaan-kerajaan Islam yang kecil-kecil, tapi adanya kebaikan lagi sebab ada Al-Quran dan Sunan. Kemudian orang-orang merebutkan kekuatan.
Maknanya pada masa tu Islam dah tak ada, dah jatuhlah Osmaniyah, dah jatuhlah khilafah, khilafah dah tak ada dah. Kerajaan Islam dah tak ada dah. Maka berlaku satu zaman Mulkan Jabariyah, berlakunya perebutan. Perebutan apa? Kekuatan. Mereka berebut-rebut nak kuasa. Macam sekarang kat negara kita pun berebut-rebut nak jadi PM, berebut-rebut nak jadi menteri, contohlah kan. Jadi kita lihat, maka mereka merebutkan kekuatan seperti kuda-kuda berebut makanan. Kata Rasul SAW, maka pada saat itu hendaklah kamu berjihad. Jadi bila sampai satu waktu, bila kerajaan dah habis yang Islam ni, sampai kerajaan kecil pun dah habis, maka Nabi kata apa? Ketika itu kamu melihat masyarakat merebut-rebut kekuasaan, maknanya al-haq dan batil. Al-haq dan batil. Maka pada saat itu hendaklah kamu berjihad. Nabi sebut. Hendaklah kamu berjuang. Dan berjuang ni bukanlah mesti angkat senjata ke tembak orang ke, bukan. Berjuang ni bermula daripada melawan nafsu sampailah kepada perjuangan mempertahankan Islam. Maka kena berjuang pada masa itu. Sebab negara-negara khilafah dah tak ada, kerajaan-kerajaan kecil dah tak ada, dah tinggal semua jenis-jenis dikuasai oleh Al-Masih Dajjal dan tenteranya. Maka Nabi kata apa? Pada saat itu hendaklah kamu berjihad. Sesungguhnya jihad yang paling utama, afdalul jihad, ar-ribat. Rupanya jihad yang paling utama kata Rasulullah ialah ar-ribat. Ribat ni apa? Mempersiapkan diri untuk berjuang, memperkuatkan diri untuk berjuang, mengikat diri kita dengan perjuangan. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Jadi Allah gambarkan, wahai orang beriman, bersabar, kuatkan sabar, dan warabitu, ikat diri kamu dengan kesabaran, kuatkan diri kamu dengan kesabaran. Maksudnya berjuang. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis ini, afdalul jihad ar-ribat. Paling afdal jihad itu adalah ar-ribat. Dan sebaik-baik afdalul ribat fi Asqalan. Sebaik-baik ribat itu adalah di Asqalan. Asqalan di mana? Kalau kita tengok balik daerah tu yang terlibat tu, di Gaza sekarang ni. Dan sekitarnya lah. Ini hadis riwayat. Jadi maknanya di sini kita lihat bahawa Tabrani, hadis Tabrani ini menggambarkan kepada kita, bukan sahaja hijrah, tempat hijrah yang terbaik di Palestin, bukan sahaja orang yang akan sentiasa menang, diberikan barakahnya di Palestin, dan bukan sahaja dalam keadaan orang-orang yang akan membina satu kemenangan, iaitu dalam hadis yang lain saya tak baca tadi, terbina khalifah Islam di Palestin. Nabi gambarkan akan terbina satu khalifah Islam di Masjid Al-Aqsa di Palestin. Maka di sini juga sebaik-baik ribat ni apa? Kita mengikat diri kita dengan perjuangan. Sabar, kuatkan sabar, kita ikat diri kita dengan perjuangan. Maka sebaik-baik afdal jihad yang paling afdal ar-ribat. Jadi mempersiapkan diri, mengikatkan diri kita dengan jihad itu adalah sebaik-baik jihad. Sebaik-baik jihad. Maknanya kita menggunakan segala aspek untuk berjuang perjuangan Allah, itu the best, kata Rasul SAW. Dan kemudian afdalul ribat pula, sebaik-baik perjuangan itu bertahan di Gaza ataupun di Asqalan, di Baitul Maqdis. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana keadaan yang paling penting. Sebab tu saya nak sebut pada malam ini, iaitu hakikat kemenangan mukmin di akhir zaman. Hakikat kemenangan mukmin di akhir zaman bukan di Malaysia. Bukan menang pilihan raya. Parti Islam menang, kita menang. Bukan. Parti Islam menang di Malaysia, parti Islam menang di Indonesia, parti Islam menang di Thailand, kita menang. Bukan. Bukannya ekonomi kita menang. Bukan. Jadi hakikat kemenangan di akhir zaman, menang yang sungguhnya ialah, kemenangan itu ialah orang yang beriman, menangnya di Palestin, di Al-Aqsa. Di Al-Aqsa, membebaskan Al-Aqsa. Dan hakikat, sebab itulah hakikat kita memahami, mengetahui tentang akhir zaman. Hadis-hadis fitan. Hadis-hadis fitan tentang apa ni, Dajjal, Dukhan, tentang gunung gempa bumi, tentang apa sajalah tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil akhir zaman ni yang kita belajar ni, yang orang duk cakap macam-macam lah ni sekarang ni, banyak cerita ni, konspirasi tak konspirasi lah. Hakikat memahami dan mengetahui akhir zaman itu ialah sebenarnya bukan sekadar ilmu, kita nak tahu je, kita nak seronok-seronok je, tapi sebenarnya hakikat kita memahami akhir zaman itulah perjuangan, satu perjuangan untuk membangkitkan Islam dan kemenangannya, kemuncaknya di Palestin ataupun sebenarnya di Masjid Al-Aqsa.
kemuncak kemenangan di Masjidil Aqsa. Jadi hakikat akhir zaman, memahami hadisnya, memahami ayat-ayat Qurannya, memahami kronologinya, memahami pakatan jahatnya, semua yang berkaitan dengan apa ni kata akhir zaman tadi, bukanlah untuk kita nak tahu, belajar, pergi prepping aja, pergi bowl aja, buat emergency, cari macam-macam, sekat tu saja. Sebenarnya hakikatnya bukan itu. Hakikatnya ialah perjuangan. Sebab tu perjuangan ni saya ringkaskan sebagai jihad, dakwah dan tarbiyah, iaitu JDT. JDT tak pernah kalah lagi ni kali ni kan. JDT bola kan, ini JDT kita kan. Jadi maknanya bukanlah hakikat mengetahui akhir zaman ni macam mana nak siapkan beras, macam mana nak retot makanan, macam mana kita nak ada dinar. Walaupun perkara itu semua boleh dibuat, bukan tak boleh buat. Kan? Hakikatnya bukan sekadar kita nak cari tempat nak selamatkan diri, ada bowl, emergency. Ni kadang-kadang kita tak faham yang ni. Kita masih tak faham, walaupun kita cakap banyak kali, tak faham lagi. Sekarang fikir bowl aja. Nak bowl aja, takut. Takut ni Dajjal nak keluar ni, nak berlaku nuclear war ni. Ukraine, Rusia ni nak berlaku nuclear war. Yellowstone nak meletup dah. Gunung berapi nak meletup dah. Ui, takut kita macam mana ni? Apa ni, Laut Cina Selatan, China dengan Amerika nak bergaduh lah, nak perang. Kita takut. Kita takut. Jadi hakikatnya bukan takut. Hakikatnya lah berjuang. Siapa yang takut dan melarikan diri, binasa. Siapa yang takut dan menyembunyikan diri ataupun lari diri, binasa. Siapa yang takut kemudian join dengan tim yang normalisasi jadi kera dan babi jadi. Tim yang mau jadi kera dan babi jadi, pasukan tadi, golongan tadi mengikut arus. Ikut aja arus. Takut, kita terpaksa ikut lah. Tak apalah, nak buat macam mana, kita ni helpless. Nanti saya buat satu tajuk, helpless ni. Macam mana Freemason proses kita and Illuminati proses kita untuk jadi orang yang putus asa dengan kemenangan. Kita akan buat tajuk tu insya-Allah. Penting tajuk tu. Yang sebut kat sini, kan, kita ingat, tak apalah, ikut je lah harus. Rupa-rupanya semua binasa belaka. Yang tak binasa, yang bersama ahlinya, keluarganya, bersama sahabat-sahabatnya berjuang. Berdepan dengan kejahatan-kejahatan yang ada. Jadi sinilah kita lihat bagaimana digambarkan tadi, maka kita kena mempersiapkan diri kita, iman kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita daripada kekufuran yang bakal menimpa kita tak lama lagi, yang akan datang, tak lama dah. Bila mereka membunuh, memukul, murabitun, orang yang jaga masjid, mereka memukul, mungkin membunuh, syahid, mungkin ada yang syahid, orang-orang yang mu'takifun, iaitu orang-orang yang beriktikaf di Masjidil Aqsa, menunjukkan mereka akan keluar. Lepas ni akan cari orang luar pula. Siapa yang bersama dengan iman, siapa yang benar-benar. Maka sebab itulah kita nak kena contohi apa yang ada, apa yang berlaku di Gaza. Model kita di Gaza, di mana tarbiyah, dakwah dan perjuangan itu menjadi dasar kepada sunnah kehidupan mereka. Sebab itulah kita sebut kat sini, menjadi malangnya pada kita, saya nak sebut sini, kita berpecah. Kita berpecah. Berpecah daripada luar, berpecah dalam. Apa tu pecahnya? Saya bacakan satu hadis. Dari Abi Nijih Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihati kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitik air mata kami ketika mendengarnya. Jadi Nabi bagi nasihat lepas subuh, bagi nasihat, tiba-tiba kan nasihat itu menyentuh hati semua, menangis. Sahabat-sahabat menangis. Maka kami berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah inilah nasihat kamu yang terakhir ya Rasulullah, berilah kami pesan lagi, berilah kami nasihat, berilah kami wasiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kamu. Ini Nabi wasiat ni. Aku berwasiat kepada kamu, hendaklah kamu sentiasa bertakwa kepada Allah. Jaga takwa. Macam mana nak jaga takwa? Jaga takwa kena duduk dalam tarbiyah. Kena duduk dalam tarbiyah, baru boleh jaga takwa. Kena duduk dalam dakwah, kena dalam jihad, bukan ikut arus. Bukan ikut arus, bukan kita berpada dengan arus. Oh, saya sekarang dah masuk universiti Islam. Saya dah belajar pengajian Islam, ilmu wahyu. Okey dah. Itu masih ikut arus. Masih lagi ikut arus. Yang tidak ikut arus ini adalah apabila kita benar-benar menghayati proses tarbiyah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi orang yang benar-benar hatinya bersih, fikirannya bersih, kefahamannya bersih.
Dan kemudian akhirnya akhlaknya, ibadahnya dan dirinya, kehidupannya menjadi bersih. Bersih benar-benar. Mengikut acuan sibrah, sibratullah, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baru betul. Kalau tidak, kita ni ikut arus. Nama je ustaz. Nama je PhD. Sebab tu hari ni ada banyak fitnah berlaku kepada orang-orang yang berilmu di kalangan kita. Saya tak cakap alim, berilmu. Kan, berilmu. Fitnah apa? Kita cari pasal dengan sahabat-sahabat pendakwah yang lain. Orang ni dakwah juga, orang tu dakwah juga. Kita cari pasal dengan dia. Kita kutuk dia, cari kesalahan dia, cari kelemahan dia. Cari keaiban dia, cari kehinaan daripada dia. Dedahkan supaya orang tak sokong dia, supaya orang ikut kita. Supaya orang ikut kita. Kenapa nak dedahkan ni ustaz? Kan? Jadi tak betul kita kena dedahkan dalam hati supaya orang ikut kita. Aku lebih pandai berhujah. Aku lebih hebat dalam bercakap dan berkata-kata. Bantai. Setengah-setengahnya tak cukup dengan berkata-kata. Berlakon lagi. Kan? Berlakon lagi. Dia seolah-olah dia mempermain-mainkan, memperolok-olokkan. Orang yang nak dia perlekeh tadi. Orang tu buat macam ini, dia pun buat macam ini. Orang tu pergi tepi sungai, dia pun pergi tepi sungai. Orang tu berenang, dia pun berenang. Sampai berlakon. Macam mana berlakon? Nak memperolok-olokkan sahabat yang pendakwah tadi. Saya tak cakap siapa-siapa dan saya tak sebut apa dan apa. Tapi nak sebut sini fitnah sampai peringkat macam itu. Ustaz-ustaz jadi pelakon dah. Pendakwah jadi pelakon. Tak ubah macam siapa nama anak Yusuf Aslam tu dah? Hak munafik tu. Tak berubah macam itu. Berlakon juga. Jadi ustaz. Jadi imam. Pada masa yang sama boleh jadi gangster. Boleh jadi lu lah. Gitu kan. Pada masa yang sama jadi imam. Astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Macam pelakon dah. Ustaz kita duk tiru pelakon pasal apa? Ini fitnah. Ini fitnah. Jadi itu kita pesan pada diri saya dan pesan pada diri tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, marilah. Kita lihat di sini, Nabi gambarkan ada benda yang lebih besar. Aku wasiat kepada kamu supaya bertakwa. Bertakwa ni apa maknanya? Kita hidupkan iman, hidupkan Islam kita, hidupkan akhlak kita, adab kita. Hidupkan. Kita hidupkan semua itu. Macam mana? Melalui tarbiyah, tazkiyah. Tarbiyah, tazkiyah. Melalui proses untuk membina kekuatan takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Takwa bukan sekadar takwa, kena takwa dengan sebenar. Maka Nabi gambarkan kan bertakwalah kepada Allah dan dengarlah serta taat kepada pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang bertakwa, taat, dengar. Kita nak ikut siapa ni? Nak ikut diri kita sendiri ke? Nak ikut nafsu kita ke? Kena ada pemimpin. Pemimpin yang bertakwa. Tak apalah, carilah pemimpin yang takwa. Kena ada pemimpin yang bertakwa. Dan kemudian ikut taat pada dia. Dengar pada dia walaupun dia seorang hamba. Walaupun dia orang miskin, tak ada apa-apa. Nampak macam, dekeh je. Tak ada apa je. Nampak macam orang kampung je. Tapi dia ada takwa. Dia ada ilmu. Dia ada takwa. Dia ada kekuatan-kekuatan tertentu untuk memimpin. Maka kita follow lah dia. Kita nak ikut, nak jadi kita. Sekarang ni banyak, entah maaf lah, saya cakap sini hari ni banyak. Kan, mereka yang terpengaruh dengan trend memfitnah ni, sehingga memecah belah sama kita. Kita pecah belah sama kita. Kita burukkan orang ni, burukkan orang tu, burukkan pemimpin, burukkan orang alim, burukkan ulama. Kita burukkan orang sana sini. Ini sebenarnya adalah merupakan satu fitnah yang sedang berlaku kepada kita. Maka Nabi kata apa? Kena ada pemimpin yang bertakwa. Dan kemudian dikata di sini, walaupun dia seorang hamba, sesungguhnya siapa yang panjang umur di antara kamu pasti akan melihat banyak perselisihan. Jadi kenapa ada pemimpin? Kerana kita nak dekat dengan takwa supaya kita tidak terikut dengan fitnah perselisihan. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Kita kena ikut sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat dan al-mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, gigi pegang sungguh-sungguh, dan jauhilah perkara yang baru, bid'ah.
Bid'ah ni bid'ah yang dalalah, bukan bid'ah yang hasanah, yang ada ijtihadnya, yang ada berbeza pandangan ulama'nya. Nak baca zikir sikit ke baca zikir banyak? Nak baca kunut ke tak nak baca kunut? Nak guna mushaf Osmani ke nak guna apa? Jadi semua tu bid'ah hasanah. Bid'ah yang ada asal, ada usul, iaitu sesuatu yang baik. Contohnya zikir. Jadi bukan bid'ah yang itu. Yang dimasukkan bid'ah sini ialah perkara yang menyesatkan, bid'ah akidah. Contohnya apa? Kita menerima liberal. Liberal tu akidah tu, masalah akidah. Sekular, masalah akidah. Plural, masalah akidah. Masalah akidah tu. Ada pula orang hari ni cuba mendefinisikan semula. Kan? Dia nak membenarkan yang batil. Jadi sebab itulah di sini kita lihat bagaimana sesungguhnya kita ni akan diuji dengan orang-orang yang bersama dengan kita, bahasa kita, wajah kita sama macam kita, bahaya, tapi mereka merupakan punya hati-hati yang sesat. Ya sebab tu pada malam ni sebenarnya sempena dengan peristiwa yang berlaku sekarang, saya diminta menyampaikan kepada tuan-tuan perempuan. Sebab tu saya sampaikan juga malam ni, walaupun letih ke tak letih ke, cukup sempat tak sempat, kena sampaikan juga. Saya diminta sampaikan. Yang pertama sekali, tolong doakan sahabat-sahabat kita yang berada di Baitul Maqdis dan di Gaza, terutamanya kerana sebagaimana kita sebut tadi, di situlah tempat di mana kita boleh menjadikan contoh. Di Baitul Maqdis sekarang ni sedang diserang, masih lagi diserang. Sama ada niatnya tu nak Netanyahu nak mengalih pandangan daripada peristiwa yang berlaku sekarang pada dia, kes skandal dan sebagainya. Itu yang kita nampak dari sudut siasah dia, tapi dia sebenarnya dari sudut hakikatnya yang dirancang oleh iblis dan Al-Masih Dajjal dan tentu-tentunya ialah untuk memecah belahkan kita. Sebenarnya dia nak pecah belahkan. Orang-orang yang beriman, yang soleh, yang bertakwa akan diserang. Dan sekarang ni berada di Baitul Maqdis, tak tahu bila kita. Saya ingat lagi salah seorang kawan sahabat, ketika saya pergi ke Gaza dulu bersama-sama dengan sahabat-sahabat ni, sebelum keluar dia peluk, dia kata, ingatlah bahawa kami ni adalah pertahanan kamu yang terakhir. Sekiranya kami tewas, kami habis, maka Zionis akan pergi ke depan pintu rumah kamu. Zionis akan pergi ke depan pintu rumah kamu, dia akan ketuk dengan senjata, dia akan ketuk dengan paksaan, dia akan ketuk dengan apa-apa saja alat yang boleh membinasakan. Maka dia kata kami pertahanan yang terakhir. Jadi orang yang berada di sana pertahanan yang terakhir. Sekiranya mereka berjaya merampas Baitul Maqdis dan mereka berjaya mengalahkan Gaza, Asqalan, maka lepas itu dia akan pergi ke seluruh dunia, habis, sesat semua. Sebab itulah insya-Allah sebelum habisnya Baitul Maqdis itu, insya-Allah sebelum habisnya Gaza itu, akan ada kebangkitan. Akan ada kebangkitan. Dan kebangkitan itu akan membebaskan seluruh umat manusia kepada kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, menuju kepada cahaya Allah. Akan ada kebangkitan. Jadi sebelum daripada hancurnya Gaza dan akan ada. Sebab tu kita hari ni nak tengok mereka dah sampai peringkat maksimum. Dalam masjid pun dibunuh. Dalam masjid pun dia tembak. Dalam masjid pun dipukul. Orang yang i'tikaf dipukul. Bukannya orang yang baling batu. Kalau budak-budak baling batu dikejar, dipukul apa tu, munasabahlah juga. Orang tu lawan. Ni tak dalam masjid. Dalam masjid dibuat sekarang ni. Maka menunjukkan bahawa mereka dah tahap menghancurkan umat dah sampai nak menuju maksimum. Maksimum besok dalam rumah, dalam masjid dan di mana-mana sahaja. Mungkin dalam rumah kita, mungkin di dalam negara kita, mereka akan masuk. Maka sebab itu saya nak sebut kat sini bagaimana kita perlu kembali semula kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita hari ini saya nak menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. Insya-Allah bulan Ramadan, ambillah peluang bulan Ramadan tahun ini untuk membina kekuatan. Yang pertama, kekuatan al-iman wal aqidah, kekuatan iman. Kemudian kekuatan iman itu mengiringi kekuatan sikap, iaitu hidup bersama dengan ubudiyah. Hidup nak ibadah pada Allah. Semua yang kita lakukan, semua ibadah. Tak ada benda yang kita lakukan tu maksiat dan mungkar. Kalau ada berlaku maksiat dan mungkar izin Allah, maka hendaklah kita bertaubat segera. Bertaubat segera.
Dan kemudian selepas itu kita hidupkan ukhuwah. Ukhuwah ni saya nak sentuh di sini. Ukhuwah ni syaitan bisik dalam hati kita, nak pecah belahkan kita. Menimbulkan syak, zan dan wahan. Menimbulkan ragu-ragu dalam hati kita kepada sahabat-sahabat kita. Oleh sebab itu, kalau ada suara-suara najwa, bisikan-bisikan jahat, menyatakan, oh ini betul ke, tak betul ke. Padahal kita dah kenal lah sahabat tu. Kita dah faham dah dia punya fikrah dia. Dah faham dah kefahaman dia. Dah faham dah perjuangan dia. Dan kita tahu perjuangannya itu betul. Tapi ada orang kata begini, begitu dan begini. Kan? Maka dia meragukan kita. Mula-mula kita nak berjuang bersama-sama. Sekarang ni kita fikir banyak kali, betul ke tak betul ke? Itulah syak, tu was-was yang dibisikkan oleh syaitan di dalam hati kita melalui sahabat kita sendiri. Kadang-kadang nampak macam sahabat. Kan? Nampak macam sahabat, tapi rupa-rupanya niatnya ada kepentingan-kepentingan tertentu. Sebab tu ada di kalangan pendakwah-pendakwah yang futur, yang jatuh. Ada di kalangan pendakwah yang berpaling. Wa'iyazbillah min zalik. Ada di kalangan sahabat-sahabat yang berpaling. Yang ditapis, macam saya sebut dalam minggu lepas, bagaimana berlaku kepada tentera Talut. Ketika nak berhadapan dengan tentera Jalut. Ketika mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan payah, hari ni masing-masing duk cari rezeki, cari apa susah payah. Tiba-tiba datang bisikan supaya berpecah sesama kita. Membisikkan kejahatan demi kejahatan demi kejahatan. Kita memfitnah orang, kita mengumpat orang. Hasrat supaya apa? Supaya dia ikut bersama kita. Tak payahlah pergi sana, tak payahlah pergi sini, tak payahlah buat apa, tak payahlah buat itu, janganlah ikut. Tak nampak pelik ke dia tu? Tak nampak pelik ke? Memanglah pelik. Kenapa tak ikut arus? Memang pelik. Kalau kita ikut arus, tak nampak pelik sebab ikut arus. Kita melawan arus. Membina akidah yang mentauhidkan Allah. Bukan membina akidah yang mensyirikkan Allah. Hari ini ramai membina akidah yang mensyirikkan Allah tanpa sedar. Atas nama kerjasama, atas nama kedamaian, atas nama peace, kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak serban, nampak jubah, nampak janggut, nampak kopiah. Atas nama persaudaraan. Tetapi rupanya mensyirikkan Allah, akidah mensyirikkan Allah. Menerima world religion, mengiktiraf agama-agama lain. Contohlah. Perjuangan pun sama juga. Hari ini pecah, dia banyak pecahkan. Syaitan datang, pecahkan. Padahal asasnya iman, asasnya ukhuwah, asasnya dakwah, tarbiyah. Macam-macam tomahan dia beri. Sebab tu kalau kita datang, orang-orang menceritakan tentang hal sahabat kita, wajib kita bertabayun. Wajib kita dapatkan penjelasan. Jangan terima bulat-bulat, macam mana baik pun dia. Bila cakap pasal orang tu, kita kena ambil berat. Tanya sendiri, dapatkan maklumat. Jadi barulah kita akan terselamat, insya-Allah. Jadi memang kita ni ganjil, memang kita ni asing. Kenapa? Sebab kita tidak mengikut arus. Kalau ikut arus, sama aja. Majoriti macam itulah kan. Tapi kita tak nak ikut arus. Kita nak bentuk arus kita sendiri. Apa arus kita? Arus sunnah Nabi. Apa sunnahnya? Tarbiyah. Kita duduk dalam tarbiyah. Dakwah. Kita sama-sama melaksanakan kerja-kerja dakwah. Mengajak manusia kepada Allah. Mengajak makhluk-makhluk kepada Allah. Dan kemudian jihad berjuang. Tegakkan Islam dalam diri kita. Tegakkan Islam pada keluarga kita. Tegakkan Islam pada masyarakat kita. Sampaikan Islam ni kepada orang bukan Islam. Supaya orang bukan Islam bersama-sama dengan Islam mendapat kebenaran Allah. Kita ada sahabat-sahabat kita yang baru masuk Islam. Bila baru masuk Islam, keluarganya tak masuk Islam lagi. Sedih dia, minta tolonglah doa. Supaya maknya masuk Islam. Anaknya, isteri suaminya masuk Islam. Supaya saudara dia masuk Islam. Tolonglah doa. Kita pun doa lah. Tapi nak sebut kat sini, pada hari ini, bagaimana kita kena sampaikan Islam pada orang bukan Islam. Terutamanya non-Muslim. Kenalkan mereka berada di tebing-tebing neraka Allah. Dalam keadaan yang sukar, akidahnya susah. Kita kena dakwah pada mereka. Berjuang, cari jalan. Ya sebab itulah bagi mereka yang ada kekuatan-kekuatan, gunakan semua kekuatan kita untuk dakwah. Siapa yang boleh berladang, ladang untuk dakwah. Siapa yang boleh berekonomi, berniaga untuk dakwah. Siapa yang boleh belajar elok, ilmunya tinggi, belajar dengan ilmu yang tinggi untuk dakwah. Untuk menyampaikan apa yang digambarkan sebagai man da'a ilallah, mereka yang menyeru kepada Allah.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik lagi daripada mereka yang menyeru manusia kepada Allah. Ini kita nak sebut kat sini bagaimana keadaan hari ini dipecah-pecahkan kita. Kenapa pecahkan kita? Dah susah. Dulu kita boleh bersama-sama, tiba-tiba Allah bagi nikmat sikit, dah tak ada dah PKP, dah tak ada dah ni, dah senang sikit, kita rasa kita dah rasa leka. Kemudian terdengar pula nak perang ni, nak perang dekat Ukraine dan Rusia, kita takut. Nanti besok kalau nuklear macam mana? Terdengar pula nak dukhan, terdengar pula lingkaran gunung berapi nak meletup dah. Kita pun takut. Maka kita siap-siap, kita bol. Kita nak emergency. Kita terlupa sunnah Nabi. Kita ingat okey lah. Tak okey. Nabi kata binasa. Siapa yang melarikan diri daripada perjuangan, binasa. Siapa yang melarikan diri daripada kebaikan, masuk ikut arus, binasa. Hanya mereka yang berjuang sahaja yang akan Allah selamatkan. Jadi kita kena faham yang ini. Barulah insya-Allah bila melihat apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Masjid Al-Aqsa, kita faham rupanya perjuangan kita dah semakin dekat kepada kemuncak. Dan tak lama lagi akan kita diuji dengan satu yang lebih besar lagi. Kalau sekarang sahabat kita di sana dipukul, dizalimi, dirampas, ditembak, ada yang masuk penjara, ada yang mungkin dibunuh, syahid fi sabilillah, maka apa yang berlaku di sana akan berlaku orang beriman di sini. Kalau kita bersama dengan Taifah Mansurah, dia akan serang juga. Sebab itulah tuan-tuan dan puan pada malam ni, mari sama-sama kita diminta, sekali lagi diminta mereka berdoa-doakan. Kemudian saya juga diminta untuk menyampaikan hajat-hajat. Kalau di Gaza sekarang ni ramai sangat orang tak ada makanan dan juga rumah, diminta juga bantuan. Selain daripada bantuan-bantuan untuk kerajaan mereka sendiri yang dalam keadaan lemah. Jadi insya-Allah kita ada channel ke sana, direct ke sana dengan kerajaan di Gaza. Kita boleh bawa ke sana direct. Kita bukan hanya sekadar kita kata nak buat bukan kecil, sebab dia diminta. Sebab tu saya terpaksa cakap. Saya tak nak minta dah bagi minta ni, tapi saya terpaksa cakap. Dia cakap diminta tadi, petang tadi diminta sungguh. Tolong sampaikan. Kami perlukan bantuan ni. Perlukan bantuan. Kita akan bawa direct ke sana insya-Allah. Mungkin lepas raya akan ada satu tim akan masuk ke Gaza. Tapi kita nak kena cari sikit siapa yang ada zakat, siapa yang ada perkara-perkara siapa yang ada zakat ataupun nak infak untuk Palestin, untuk pergerakan pembebasan dan kebangkitan di Palestin. InsyaAllah nanti kita akan sediakan satu tabung untuk masuk, kita akan bawa direct ke sana insyaAllah. Cuma kalau masuk dalam tabung tu tulis untuk Palestin ataupun for Palestine, ataupun Palestin pun cukup lah, Palestin atau Al-Aqsa. Nanti kita akan salurkan ke sana. InsyaAllah ada mungkin ada beberapa orang akan pergi ke sana nanti untuk nak membawa bantuan. Dan siapa yang berminat untuk nak boleh kontak hubungi kami di Melaka, di Rimbunan Kasih di Melaka. InsyaAllah kita akan boleh susun lah. So, siapa yang berminat insyaAllah, terutamanya mereka yang ada akses dengan orang-orang yang nak infak, yang mungkin ada kekuatan tertentu tu, kita open. Jadi jadikan Ramadan ni untuk bantu. InsyaAllah kita daripada dulu lagi memang kita membantu Palestin, terutamanya benda-benda yang kritikal. Kita bukan sekadar bagi orang makan. Bagi makan ni, sekadar bagi makan ni bagi juga, tapi itu bukan fokus kita. Fokus kita lebih besar lagi daripada sekadar bagi makan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan pada malam ini dapatlah sedikit sebanyak satu gambaran bahawa peristiwa yang berlaku di hadapan kita ini bukan main-main, menunjukkan bahawa musuh is around the corner. Kalau kita kata dah masuk kampung kita, dah sempadan kampung dah. Jadi musuh dah kat sempadan kampung, dia nak masuk kampung. Dia nak habiskan satu kampung. Jadi kita duduk di kampung, duduk di rumah, tengah rehat. Tinggal duduk-duduk, tak ada apa-apa berlaku lagi. Tapi orang di sempadan kampung dah kena dah. Jadi insya-Allah. Jadi akaun tu saya akan war-warkan nanti insya-Allah. Akaun tersebut, tapi dia punya nota sekali lah insya-Allah. Baik, aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah saya sampaikan salam. Sebelum akhir saya terlupa, saya sampaikan salam sahabat-sahabat kita di Gaza. Wakil daripada Jabatan Perdana Menteri Gaza, juga wakil daripada rakyat Gaza. Saya sempat komunikasi petang tadi sebab saya nak tahu apa yang berlaku yang secara langsung. Jadi ada benda yang saya boleh cerita, ada benda yang saya tak boleh cerita. Dan kemudian sahabat-sahabat kita daripada para murabitun,
Kan? Para murabita yang menjaga masjid juga minta doa. Mereka hajat doa kita. Kalau kita teringat aja Palestin, bacalah doa, baca Fatihah lah, hadiahkan Fatihah pada mereka. Mudah-mudahan mereka akan ada barakah Fatihah kita tu, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat barakah pada mereka jugalah, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, insya-Allah tuan-tuan. Kita baca doa Rabita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Ya Allah, orang-orang yang kami bayangkan dalam hati kami ini, ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على شهادتي في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك يا الله. اللهم انصرنا على ترك الدعوة وترك التربية وترك الجهاد في سبيل الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.